Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk mengisi ruang waktu antara maghrib dan isyak. Kita berkongsi berkenaan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui buku yang disusun 40 hadis penawar hati, yang pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar bersama-sama hadis yang ke-14. Dan alhamdulillah dengan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalam keadaan nikmat sihat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menjawab daripada salam-salam yang diberikan, dan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, kita halakan nikmat tersebut untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan lambang ataupun tanda kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita iman dan Islam, maka kita suburkan keimanan tersebut dengan apa? Dengan mendengar tazkirah, kuliah-kuliah pengajian yang disampaikan untuk apa? Menyuburkan keimanan, menyegarkan keimanan, seperti yang diamalkan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika berjumpa dengan kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang lain. Kata mereka, ijlis bina, hayya bina, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar dan kita bercakap-cakap tentang keimanan, bercakap-cakap tentang perkara yang boleh menghidup ataupun menjegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat syukur, nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita halakan ketaatan kita, tubuh badan kita yang sihat ini ke arah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita berusaha menjaga nikmat kesihatan ini sebaik mungkin agar kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sudah tentu seorang yang boleh solat berdiri itu lebih sempurna cara ibadahnya berbanding dengan cara duduk. Apa bezanya? Bezanya adalah sihatlah. Sihat orang yang berdiri itu sihat daripada orang yang duduk yang mempunyai keuzuran. Apapun
tujuan kita menjaga kesihatan tubuh badan ini, kita halakan untuk mensyukuri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Moga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat aku, maka aku tambahkan. Tambah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, penambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sertakan dengan keredaannya, itulah dinamakan keberkatan. Keberkatan. Dan moga-moga kita sentiasa berada di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ni kita masuk hadis yang ke-14. Hadis yang diberi nama hanya letih, diletakkan tajuk hanya letih berjaga malam. Penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam meletakkan hanya letih berjaga malam pada tajuk hadis yang ke-14 ini. Baik, kita tengok ubis sanadil muttasil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahru. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang bersembahyang di waktu malam tetapi yang didapatinya dari sembahyangnya itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Pada hadis ini kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kita bicarakan tentang riwayat dia sedikit sebanyak. Seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana telah kita sebutkan dia ni meriwayatkan banyak hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 5374 buah hadis. Meskipun tempoh dia bersama dengan Nabi itu boleh dikatakan singkat. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun ke-7 Hijrah dia memeluk Islam ketika perang Khaybar. Ketika Nabi SAW sibuk di dalam perang Khaybar, itu tahun ke-7 Hijrah, dan Rasulullah SAW wafat 11 Hijrah, Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Maknanya dia bersama dengan Nabi SAW hampir 4 tahun cuma. Tetapi berkat dia mengorbankan kehidupannya ini untuk berkhidmat dengan Nabi SAW, sehingga dia menjadi salah seorang orang yang melazimi berada di Masjid Nabawi, berada di sekitar rumah Nabi SAW. Tafarruh kita panggil, sentiasa berdamping dengan Nabi SAW selama 4 tahun itu. Maka dia banyak mengingati kata-kata sabdaan Nabi SAW, sehingga kan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan daripada Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni merupakan orang yang paling hafiz pada zamannya. Pada zaman sahabat, dia ni paling hafiz, paling mengingat hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kan pada zaman mutaakhir orientalis cuba menggugat khazanah turas ilmu Islam ini, apabila mempertikaikan tengok Abu Hurairah ini macam mana dia boleh meriwayatkan hadis sebanyak ini, sedangkan dia ini tempohnya tak lama dengan Nabi SAW. Tapi ulama kita menjawab
Ini keberkatan kehidupan ini, kehidupan dia ketika mana sahabat lain sibuk dengan urusan bekerja, kemudian bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, ulang-alik, tetapi dia ni memilih untuk apa? Untuk sentiasa berada berhampiran dengan Nabi SAW, kerana dia merupakan salah seorang daripada yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni Ahlus Suffah ni berkhidmat di sekitar rumah Nabi SAW di Masjid Nabawi tanpa bekerja, tetapi mereka ni tidak meminta-minta. Ada tujuan, ada matlamatlah mereka berada di situ kerana ingin sangat mungkin merasakan bahawa kerugian besar mereka ketika belum masuk Islam itu tidak bersama dengan Nabi SAW, maka mereka ini menebus masa mereka ini untuk bersama dengan baginda Nabi SAW sedapat mungkin. Maka inilah yang berlaku kepada Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekaligus memberi jasa yang besar terhadap Islam itu sendiri, iaitu kita banyak mengambil manfaat terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah kita sebutkan dia ni daripada kabilah Daus, namanya sebenar Abdul Syams. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukarkan namanya kepada Abdul Rahman. Abdul Syams maksudnya hamba matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukarkan namanya kepada nama yang lebih mulia, iaitu Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia wafat meninggal di Madinah Al-Munawwarah ketika pada tahun 59 Hijrah. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia ni kasih kepada kucing, yang menyebabkan dia digelar sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Malam ni kita bacakan hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Artinya Nabi kata apa? Nabi kata rubba qa'im. Berapa ramai orang yang bersembahyang di waktu malam. Ini sembahyang waktu malam, ada yang Nabi SAW sebut tentang puasa pun sama juga, rubba sha'im. Kan berapa ramai orang yang berpuasa, tapi Nabi SAW sebut pada hadis ini rubba qa'im, berapa ramai orang yang bersembahyang di waktu malam, ini berjaga malam, bersembahyang di waktu malam, beribadah di waktu malam. Laisa lahu min qiyamihi, tetapi yang didapatinya dari sembahyangnya itu illas min qiyamihi illas sahru, itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Hanya dapat daripada dia berjaga malam tu hanya letih, sekadar letih berjaga malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Kita tengok keterangan yang diletakkan oleh tuan guru kita. Katanya keterangan sembahyang adalah tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Salatu imaduddin. Solat tu merupakan pasak tiang agama, dan dia disebutkan oleh ulama dalam solat itu semua ada, merangkumi 5 rukun Islam tu semua boleh kita dapati di dalam solat. Di dalam solat ada syahadah, ini ucapan 2 kalimah syahadah itu ada di dalam solat. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua solat. Itu solat lah. Kita melaksanakan solat sehari semalam 5 waktu solat.
Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam solat, apabila dimulakan takbiratul ihram dan sehingga salam itu, tidak ada perkara-perkara yang kita lakukan seperti orang berpuasa, mana tertahan daripada kita ketika di luar sembahyang kita boleh makan, maka minum di dalam solat, mana kita ditegah untuk melakukan hal yang diharuskan di luar solat. Itu puasa yang ada di dalam inti puasa, dia ada di dalam solat. Kemudian di dalam solat ada apa lagi? Zakat. Dalam solat itu ada zakat. Ulama menyebut, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebut, bila dinilai macam mana kita tengok di dalam solat itu ada zakat. Zakat ini dilakukan disebabkan apa? Disebabkan kita bekerja, kemudian di dalam harta, mencari harta, kemudian di dalam harta itu ada persen dia untuk kita salurkan yang dinamakan zakat. Maka melibatkan masa. Natijah kepada kita dapat harta tu kerana kita bekerja itu mengambil masa kita. Begitulah dengan solat, kita memperuntukkan masa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita peruntukkan sedikit masa yang boleh pada ketika itu kita bekerja dan mendapat wang, tetapi kita gunakan waktu tersebut untuk solat. Maka itu makna di dalam solat itu kita peruntukkan waktu yang kita boleh bekerja dan dapat wang, tetapi kita tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan solat. Seolah-olah kita menunaikan makna zakat di dalam solat itu. Iaitu kemudian rukun Islam yang kelima itu menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Sudah tentu di dalam solat itu kita menghadap dada kita ini, menghadap wajah kita ini ke Kaabah. Itu terdapat di dalamnya makna mengerjakan haji. Begitulah yang dihuraikan oleh ulama, yang disebutkan di sini. Solat ini merupakan tiang agama dan merupakan syiar bagi masyarakat Islam. Itu kalau kita bicarakan tentang solat. Sebab itu ditekankan seorang anak itu, Nabi kata muru auladakum, suruhlah anak kamu bersolat ketika mana umur mereka 9 tahun, umur mereka 7 tahun, suruh. Kan? Apabila mereka tidak solat ketika umur 10 tahun, maka rotanlah. Itu ada berapa tahun itu yang proses mendidik yang Islam peruntukkan itu, 7, 8, 9, 10, lebih kurang 4 tahun. Rata-rata 4 tahun itu mungkin tidak balik lagi, tetapi proses didik itu agar umur 11 tahun itu anak itu boleh melakukan solat, tanggungjawab solat ini tanpa disuruh. Dia tahu tanggungjawab dia. Kerana apa? Bila masuk alam mukallaf, baligh, maka ketika itu dia tidak kena melaksanakan sehari semalam 5 waktu fardu solat, menunjukkan kepentingan ibadah solat itulah disebut sebagai tiang agama. Tidak cukup dengan itu lagi, kita tengok bagaimana syarak ini menekankan kepentingan kita menjaga solat itu dengan diberi kemudahan, rukhsah orang yang bermusafir boleh jamak, boleh qasar, kan? Tak ada air boleh tayamum dan sebagainya. Tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat berbaring. Tak boleh solat berbaring, solat dengan kelopak mata, dan akhirnya solat dengan hati. Itu menunjukkan ibadah solat ini cukup penting. Cukup penting ditekankan kepada anak-anak kita. Sebab tu di dalam Al-Quran pun disebutkan doa
Nabi Ibrahim alaihi salam itu, Rabbi ja'alni muqimas salah. Jadikan aku ni orang yang mendirikan solat, wa min zurriyati, dan kepada zuriat-zuriatku. Itu kepentingan solat sebagai tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Syiar di dalam satu kawasan itu mesti ada satu kelompok yang menunaikan solat secara berjamaah. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Di dalam satu perumahan, di dalam satu kampung, mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang melaksanakan solat jemaah. Solat secara berjemaah. Itu fardu kifayah. Dan 2 orang ini bila dia melaksanakan solat berjemaah, dia telah membebaskan orang-orang yang di sekitar kampung itu daripada dosa tidak melakukan solat berjemaah. Itu kepentingan solat sebagai syiar, bagi agama Islam ini. Kemudian disebutkan lagi, Allah Ta'ala menyuruh hambanya bersembahyang supaya mereka selalu mengingatinya dan menghampirkan diri kepadanya. Aqimus salah tali dzikri. Aqimus salat tali dzikri. Disebutkan aqimus salah tali dzikri, dirikan solat untuk mengingatiku. Itu inti solat. Inti solat adalah memfokuskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghampirkan diri kepadanya. Proses taqarrub itu berlaku di dalam solat, dari kerana itu hendaklah sembahyang itu disempurnakan syarat, rukun dan sunat-sunatnya supaya sembahyang itu menjadi sah pada hukum zahirnya. Al-Fadhil Tuan Guru menerangkan kepada kita, kerana hadis ini dimulakan dengan rubba qa'imin. Boleh jadi orang yang berdiri menunaikan solat itu. Menunaikan solat itu perlu menunaikan dengan ilmu. Ilmu itu tentang apa? Tentang syarat dia, tentang rukunnya, tentang sunat-sunatnya. Syarat, kalau tak tunai syarat maka tak sah solat. Mesti ada syaratnya ni, berwuduk, menghadap kiblat, itu syaratnya. Berkenaan dengan solat, menutup aurat. Kemudian kita kena tahu rukun-rukun solat, berdiri betul, kemudian membaca Fatihah. Yang kita dah belajar rukuk, sujud, rukun itu ada rukun qauli, rukun bacaan-bacaan solat, rukun fi'li, perbuatan, dan rukun qalbi, rukun berkenaan dengan hati. Itu kena kita tunaikan. Kemudian kena tahu sunat-sunatnya, apa yang benda ni buat itu sebagai sunat, yang mana rukun boleh bezakan di dalam solat itu. Untuk apa? Untuk memastikan kesempurnaan daripada segi zahir solat itu. Daripada segi zahir solat itu, untuk apa? Untuk solat itu sah pada zahirnya. Itu sah. Syarat penerimaan, syarat kita melakukan amal ini, yang pertama biar dia sah, dan yang kedua kita nak yang ni yang susah, yang kita nak qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qabul ini sudah tentu dia berkaitan dengan adab batinnya, seperti yang disebutkan oleh Tuan Guru, dan hendaklah pula disempurnakan adab batinnya, iaitu khusyuk sewaktu mengerjakannya, kerana ia merupakan roh kepadanya. Sebab tu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya menyebutkan, salah satu hikamnya menyebutkan, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal yang kita lakukan ini suwarun qa'imah, seperti gambar ataupun patung yang kaku yang kita lakukan ini. Wa arwahuha, dan roh bagi gambaran-gambaran tersebut ialah wujudnya ikhlas di dalam sesuatu amal tersebut. Sebab itu
kita perlu menyempurnakan adab batin, iaitu khusyuk di dalam solat. Bukan suatu mudah. Benda yang khusyuk ini bukan suatu perkara yang mudah. Di dalam solat ini dituntut untuk kita ingat Allah dan lupakan yang lain. Ketika kita mula angkat takbiratul ihram itu, sepatutnya dihalakan ingatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupakan yang lain. Tetapi kita pun perlu muhasabah bagaimana solat kita. Berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku di dalam solat kita? Solat kita ingat semuanya kecuali Allah. Itu solat kita. Yang perlu kita rasa. Sebab itu Nabi menunjukkan kepada kita adab setelah kita solat pun, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar. Bukan kita buat maksiat pun, kita lakukan solat, ibadah, taat. Tapi kenapa perlu istighfar lagi? Itu Nabi SAW sebagai penghulu para nabi pun menunjukkan kepada kita perlu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang sudah tentu solat yang kita lakukan ini banyak kekurangannya. Meskipun sempurna adab zahirnya, sah sunat rukun yang kita tunaikan, tetapi adab zahirnya itu kita banyak sangat kurang, banyak sangat lemah. Nak dapat dalam tempoh Allah bagi kepada kita kehidupan di dunia ini berpuluh-puluh tahun, nak dapat satu kali solat yang penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan mudah. Kita saja yang tahu tahap kita. Kemudian disebutkan, dan hati orang yang bersembahyang itu adalah tempat pandangan Allah Ta'ala yang menentukan nilai kepada sembahyang tersebut. Hati ini, hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang bersembahyang sedangkan hatinya lalai dan dari sembahyang, bererti dia tidak menghargai pandangan Allah Ta'ala kepadanya. Maknanya kita menghadap ketika waktu solat itu, kita menghadap mengingati Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya, kerana Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sedangkan kita pula hati kita itu ingat macam-macam. Patut ke tak patut, itu kitalah perlu menjawab, kan? Dan maka alangkah besarnya bohong seseorang yang lidahnya mengucapkan ketika kita doa iftitah, angkat takbir, Allahu Akbar, apa yang kita doa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan kita katakan di dalam doa iftitah tersebut, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa maksudnya? Aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu kata-kata kita. Kata-kata secara zahir, lidah kita menyebutkan doa iftitah. Perlu kita semak balik, dia selari tak dengan hati kita. Ketika kita menghadapkan bicara kita di dalam solat itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kata kita nak betul-betul kita menghadap, tetapi hakikatnya hati kita sebagaimana? Itu perlu kita jawab. Sedangkan hatinya mengingat yang lain daripadanya, itu kita. Oleh kerana itu pernah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya al-uqubati asra'. Setiap sembahyang, Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? Setiap sembahyang yang tidak ada khusyuk, hati bersamanya adalah lebih hampir kepada siksaan, wal'iyazubillah. Itu bukan makna solat itu perlu ditinggalkan. Solat, tetapi berusaha mencantikkan solat itu. Berusaha mencantikkan solat itu.
Cantik kan dari segi apa? Daripada zahir, syarat sah, sunat, rukun itu disempurnakan dengan baik. Dalam masa yang sama adab batin itu perlu diusahakan untuk ke arah penyempurnaannya. Maka berusahalah untuk mendapatkan khusyuk dalam sembahyang dengan menghadirkan hati pada setiap bacaan yang diucapkan dan tanamkan di dalam hati akan kebesaran Allah Ta'ala dan keagungannya, sambil memandang rendah diri kepada diri dan rasa malu kepada Allah Ta'ala, disertai pula rasa kekhawatiran terhadap amal yang telah dilakukan. Amal yang telah dilakukan. Kita kan ketika di dalam kehidupan seharian, sebab itu saya pernah sebut yang diriwayatkan daripada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kisah Imam Ghazali sebut, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu kisah yang berlaku di antara Abdullah bin Sahal Abdullah bin Sahal At-Tustari. Ketika dia kecil 3 tahun, dia diajarkan oleh pakciknya, dengan satu rangkap kalimah yang ketika dia mengamalkan kalimah tersebut dia katakan dia memberi kesan kepada watak ataupun tindakan dalam kehidupannya. Apa ucapan tersebut yang dia diajarkan? Dia ajarkan sebut daripada kecil itu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alai. Apa maksudnya? Allahu syahidi, Allah lihat aku, Allah tengok aku. Allahu naziri, Allah pandang aku ni kan. Allahu muttali'un alai, Allah ni selalu sangat tengok aku dalam kerja. Itulah ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kan kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Allah Tuhan Rabbul Jalil, Rabbul Alamin itu sedang melihat hati kita. Bagaimana kita nak menjaga hati, keadaan kerja buat kita ini ketika mana dipandang sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di dalam solat. Di dalam solat. Sebab itu yang menyumbang kepada khusyuknya kita di dalam solat disebutkan oleh ulama adalah perlakuan kita di luar solat. Dan yang menyumbangkan watak kita di luar solat itu disumbang oleh keadaan kita di dalam solat. Di dalam solat kita merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Watak tersebut kita keluarkan di dalam kehidupan harian kita, merasakan bahawa setiap detik waktu kehidupan kita yang berjalan itu adalah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam luar solat itu kita diajar doa-doa yang tertentu. Guna sebagai doa itu kita berterusan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita bersembang ataupun berbual-bual dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar watak di luar solat itu mempengaruhi watak kita di dalam solat. Kedua-duanya saling berkait. Saling berkait itu satu usaha untuk kita mendapatkan khusyuk. Kan mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk di dalam solat. Sebab itu pagi Nabi ajar kita doa apa yang saya percaya ramai di antara kita yang mengamalkan doa ini. Apa doa yang Nabi ajar kepada kita ketika kita berpagi-pagi? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kurniakan kepada aku ni ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Aku minta kepada Engkau ya Allah rezeki yang baik. Kan? Kemudian aku minta kepada Engkau wa amalan mutaqabbala. Aku minta kepada Engkau adalah amal yang diterima. Amal yang diterima itu disumbangkan oleh ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kepada kita untuk khusyuk
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu ilmin, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan di dalam hikam dia, khairu ilmin ma kanatil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang membawa kepada kamu untuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain doa yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha'. Kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang tak khusyuk. Ilmu yang tak manfaat, kerana ilmu yang tak manfaat membawa kepada hati yang tak khusyuk. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min nafsin la tashba'. Daripada nafsu ni yang tak pernah rasa cukup. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min du'a'in la yusma'. Dan daripada kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa-doa kita yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, namun perlu pula dicampuri dengan harapan yang besar agar sembahyang kita yang tidak seberapanya ini diterima di sisinya. Dah kita tahu bahawa kita ni dah tentu banyak kekurangan, kita dah berusaha untuk hati kita ni khusyuk di dalam solat, tetapi seringkali kita tertewas, seringkali kita gagal untuk untuk menjaga hati ini, untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat. Jangan putus asa, kerana Nabi SAW mengajarkan kita lepas daripada bagi salam itu adalah istighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita gagal, memang hati kita ni memang solat kita ini penuh dengan kekurangan. Sebab itu kita berusaha untuk solat secara berjemaah. Kerana apa? Kerana kita berharap daripada solat berjemaah itu ada di dalam jemaah itu seorang dua yang khusyuk, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima sekali solat kita. Itu solat berjemaah. Kekuatan solat berjemaah selain daripada pahala 27 kali ganda adalah moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima solat kita bersama-sama dengan orang yang khusyuk di kalangan orang yang solat berjemaah itu juga. Dan selepas solat imam berdoa, moga-moga doa kita, kalau kita doa seorang, kita rasa siapalah diri kita ni, kita menumpang doa imam itu, moga-moga doa kita pun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita minta yang tadi itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima dua syarat. Yang pertama, cukup syarat-syaratnya, ditunaikan dengan baik, itu zahirnya. Yang kedua, itu dilakukan dengan penuh khusyuk. Itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lagi namun perlu dicampuri dengan harapan yang besar agar sembahyang kita yang tidak seberapa ini diterima di sisinya, bukan kerana keindahan sembahyang yang kita lakukan, tetapi hanya semata-mata dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Dah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khosakkan khusyuk itu dengan apa? Dengan rasa kita baik daripada orang lain. Kita baik daripada orang lain. Solat kita ini lebih baik daripada orang lain. Itu terdedah dengan ujub pula, yang akan menghancurkan amalan solat kita itu pula. Sebab itu adab batin ini iaitu kita mengelakkan daripada kita melakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, namanya riak. Itu melibatkan orang lain. Kita lakukan sesuatu untuk orang lain tengok, untuk kita mengharapkan pujian orang lain, itu dah ganggu keikhlasan kita. Itu namanya riak. Kemudian
kita memperdengarkan amalan-amalan kita kepada orang lain, itu namanya sum'ah. Moga kita selamat. Kemudian kalau dah selamat daripada riak, daripada sum'ah, satu lagi cabaran kita adalah ujub. Adalah ujub itu merasakan sesuatu di dalam diri ini lebih baik daripada orang lain. Adalah aku merupakan orang yang baik daripada orang lain. Kita merasakan dah rubba qa'imin. Di dalam hadis ini boleh jadi orang yang menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya, esok dia bangun pagi, dia merasakan malam tadi orang ni tak jaga malam macam aku jaga malam, itu pula timbul. Kan itu merasakan diri lebih baik, itu masalah juga. Sehingga kan saya tak ingat kisah siapa Osman ataupun siapa yang seorang itu dia masuk ke dalam masjid, kemudian orang soleh ini nampak wajah orang ini yang masuk dalam masjid ini adalah wajah orang yang rasa bagus kerana solat malamnya itu. Solatnya malam itu pun kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya solat malam ini dilakukan untuk menyembunyikan amalan kita untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah keesokan paginya kita merasakan bahawa kita perlu dipandang mulia oleh orang lain. Memang di dalam kata-kata Arab yang terkenal, man talabal ula sahrul layali. Siapa yang menuntut kemuliaan di dalam kehidupan ini, sahrul layali, dia berjaga malam. Memang ada solat malam ni merupakan suatu yang amalan yang cukup berharga, cukup mahal. Jadi bila dah cukup berharga, amalan itu perlu dijaga sebaiknya. Sebab itu Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, persoalan yang perlu ditekankan selain daripada melakukan amal adalah menjaga amal itu sendiri, terselamat daripada yang merosakkan ikhlas kita. Itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita mengharapkan kerja buat kita yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan ibadah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita harapkan daripada amal yang ikhlas ini, bila kita masuk di dalam kubur, bila kita berada di mizan, ya kan, di padang mahsyar ini, amal itu ada. Kita bimbang amal yang kita lakukan sebanyak-banyaknya, bila kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, amal itu tak ada. Haba'an mansura. Kerana apa? Kerana yang merosakkan ini adalah sum'ah, ujub, riya, dan moga-moga kita terselamat daripada rasa ataupun sifat-sifat mazmumah ini, dan Allah Subhanahu wa taala isikan di dalam hati kita ini sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan moga-moga segala kerja buat kita ini Allah Subhanahu wa taala terima, dan kita menjadi akan digolongkan ataupun bersama dengan orang-orang yang soleh yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan kepada mereka keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu apa yang kita boleh mengambil manfaat daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, dan sedikit huraian ataupun keterangan daripada penyusun. Moga-moga ini mendatangkan manfaat terhadap hidup kita dan menjadi tazkirah, peringatan kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.